Sekarang dia kata dia hujahkan dekat sini bahawa menunjukkan rakyat terseksa. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan lah. Kita terseksa zaman bila? Kita terseksa zaman bila? Kita terseksa, kita dikurung zaman bila tuan-tuan? Saya nak tanya. Zaman PN memerintah ke zaman PH memerintah? Pada zaman tu ada COVID. Zaman sekarang pun ada COVID lagi. Zaman sekarang siapa kata COVID tu tak ada? Ada lagi. Ada lagi yang kena COVID. Masih tinggi COVID kita. Zaman mana bendera putih tu kena gantung tuan-tuan? Zaman dia orang. Zaman mana darurat itu berlaku walaupun sudah ada PKP, negara dah tutup, rumah dah tutup, sempadan dah tutup pun kita buat darurat lagi sekali tuan-tuan. Zaman bila? Zaman bila yang mana bila pembangkang kata, Anwar Ibrahim kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, buka parlimen. Kita kena bincangkan isu rakyat, peruntukan, macam mana kita nak bagi bantuan pada rakyat pada bulan Mac 2021. Mac 2021, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kena buka. Kerajaan gagal pada masa itu. PN kata, pada masa itu kata apa? Dia kata kita tak boleh buka. Nanti kalau kita buka nanti kluster parlimen pula. Dia buat darurat, dia tak nak buka tuan-tuan. Sampai Raja Agong desak pun dia tak nak buka. Taqiyuddin kata apa? Itu bukan kuasa raja menentukan boleh buka tak boleh buka. Sampaikan kalau sekiranya Iswardi tak bersuara hari itu, dia orang plan nak extendkan darurat. Tapi bila parlimen dibuka pada bulan Julai, bulan Jun Majlis Raja-Raja bersidang 2021, Julai parlimen buka, tiba-tiba tak jadi nak extend darurat. Konon nak jadi hero lah, sebenarnya nak extend darurat. Kenapa nak extend darurat tuan-tuan? Pada masa darurat ni lah senang nak sakau. Apa projek, apa kelulusan, apa benda, semua perkara itu tidak perlu kepada kabinet. Tidak perlu kepada pembentangan kepada jemaah-jemaah menteri ataupun pembangkang. Semua boleh sakau. Sebab itu bila mereka umumkan darurat, saya kaitkan cerita dahulu bagaimana gaduh dekat Kuala Lumpur tahun 1969, tiba-tiba darurat seluruh Malaysia masuk Sabah Sarawak. Saya kata saya pelik. Darurat ni biasanya jarang lah, tapi ada keadaannya digunakan untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Dan akhirnya terbukti tuan-tuan, 300 juta masuk di dalam akaun mereka sendiri pada masa bila? Itu semua berlaku pada masa darurat. Semua itu berlaku pada masa darurat tuan-tuan. Semua itu berlaku pada masa darurat. Saya nak bawa kisah ni ya. Mana tadi? Saya lupa dah. Kan pada masa darurat. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan dana mereka dibekukan. Saya pernah berdebat lah dengan geng-geng geng-geng bersatu ni kan pasal isu dana PN terima dana tu kan. Pasal PN terima dana tu 300 juta 200 something juta dalam tempoh 2 tahun saja. Bagaimana sebuah parti yang kecil yang baru ditubuhkan boleh menerima ratusan juta. Bukan ratusan ribu tuan-tuan, bukan jutaan ringgit, ratusan juta. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu. Itu yang kita pasti, yang kita tak pasti. Dan itu yang kita nampak, yang kita tak nampak. Ratusan juta masuk dalam akaun. Dan akhirnya kita mengetahui 300 juta, hampir 300 juta masuk dalam akaun bersatu. Kan? So apa kata Nur Jazlan? Tiada dana PRN, Nur Jazlan anggap kifarah kepada PN. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Nur Jazlan berpandangan isu ketiadaan dana yang dihadapi oleh PN pada pilihan raya ini disifatkan satu pembalasan akibat tindakan politik yang didakwa dilakukan PBBM terhadap UMNO sebelum ini. Jelasnya perbuatan Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin dan bekas pengurusinya Mahathir pada 2018 menganiaya UMNO dan beberapa pimpinannya dengan pertuduhan politik menyebabkan akaun parti dibekukan dan SPRM untuk tujuan siasatan 1MDB. Kita nampak tuan-tuan siapa sebenarnya yang merosakkan negara kita. InsyaAllah saya akan bawa satu cerita eksklusif bersama dengan salah seorang bekas pimpinan tertinggi bersatu. Siapa beliau? Kita akan dedahkan, tak apa. Berapa hari lagi bagaimana syaratan itu berlaku. Ini pandangan sudut lain tuan-tuan, daripada pandangan sudut lain. Dan kita lihat bahawa
pengkhianatan itu akhirnya membawa kepada kerugian, kerosakan bukan setakat kepada mereka sebagai pengkhianat, tetapi kita sebagai rakyat merasanya juga. Kita juga turut merasai perkara tersebut. Ini membawa kita kepada persoalan, apa sebenarnya yang manifesto yang PN cuba nak saya tercari-cari juga. So akhirnya saya jumpalah satu kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Muhyiddin kata apa? PN tawar pemulihan ekonomi, inflasi segera jika menang PRN, kata Muhyiddin. Baik. PN menjanjikan keutamaan dalam menyelesaikan kos sara hidup, inflasi dan kenaikan harga barang sekiranya sebaik saja gabungan itu berjaya tubuh kerajaan pada PRN 12 Ogos ini. Pengerusi PN berkata gabungan itu juga akan berusaha membantu ringankan beban rakyat disebabkan konflik-konflik tersebut dalam keadaan segera sejurus setelah kerajaan negeri dibentuk. Katanya PN juga meneliti isu-isu lain yang dihadapi rakyat, contohnya isu berkaitan pekerjaan dan pendapatan serta masalah lain yang berbangkit sehingga mengganggu urusan harian rakyat. Secara umumnya adalah soal pemulihan ekonomi dipercepatkan supaya peluang-peluang kerja lebih banyak dan kediaman dibina untuk orang yang tak ada rumah dan sebagainya. Saya ulang Secara umumnya adalah soal pemulihan ekonomi dipercepatkan supaya peluang-peluang kerja lebih banyak dan kediaman dibina untuk orang yang tak ada rumah dan sebagainya. Nah, soalan kita, ni pilihan raya negeri. Dia nak bercakap soal inflasi ni, ini kita nak menang pilihan, dia nak menang pilihan raya umum ke pilihan raya negeri? Okay, itu yang pertama. Sebab yang menentukan inflasi tak inflasi ni parlimen, tuan-tuan, bukan DUN. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak cerita jugalah, inflasi dah turun baik. Dia cerita data ni, data mana? Dia kata kos sara hidup dah turun dah. Kita compare telur, kita compare minyak, kita compare gula, kita compare semua, kebanyakan barang sudah turun. Telekomunikasi dah turun, banyak barang dah turun dah. Pada zaman Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan di pemerintah dah turun dah. So dia nak cakap tentang apa? Tentang data zaman dia. Dia nak compare dengan mana? Dengan data zaman dia, kan? Dia nak compare dengan data zaman siapa? Zaman dia memerintah ke? Soalan kita. Now, sebenarnya tuan-tuan, tu saya kata tadi, apa manifesto dia nak bawa? Dia tak ada manifesto. Saya bagi contoh terbaik, tuan-tuan. Saya nak bagi contoh terbaik. Bila Azmin Ali berhujah, dia kata, kalau kami memerintah Selangor, kami akan bagi semua rakyat Selangor akan dapat air percuma, dia kata. Now, soalan kita, yang angkat air percuma, kalau tak silap saya lah, yang angkat air percuma di Selangor, daripada seluruh rakyat Selangor, hanya orang tertentu je dapat. Kalau tak silap saya, zaman Azmin. Kalau tak silap saya betul, korang Irfan Barong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kata, bukan isu air, free tak free. Sebab air ni bukanlah terlalu mahal pun bagi mereka yang mampu. Rakyat di Selangor still enjoy, yang mana tak mampu, enjoy air percuma dalam kapasiti tertentu sebenarnya. Saya tak ingat berapa, tapi dalam kapasiti tertentu, dengan kadar-kadar tertentu, oleh golongan tertentu. Yang lain tak ada masalah. Sebab air di Selangor bersih, air di Selangor sentiasa ada. Adalah masalah situ sikit, sana sikit, ada. Bukan kita kata tak ada langsung. Biasalah kadang-kadang nak tukar pipe tu memang akan ada masalah air. Itu memang akan berlaku siapa-siapa memerintah pun sama. Soalan kita adalah, kenapa dia tak rujuk kepada Kelantan? Kenapa dia tak nak rujuk kepada Kedah? Itu saya kata tadi, daripada segi manifesto, mereka sendiri tak ada manifesto nak dibawa. Sebab dia nak compare dengan mana? Saya nak tanya, dia nak compare dengan mana? Dia nak compare dengan Kelantan? Dia nak compare Selangor dengan siapa? Dia nak compare Kedah, Penang dengan Kedah? Dia nak compare Penang dengan Kedah? Dia nak compare Selangor dengan Terengganu? Dia nak compare Negeri Sembilan dengan Kelantan? Dia nak compare mana, tuan-tuan? Maksud saya, apakah satu benda, satu negeri yang PN boleh tonjolkan untuk jadi model menggantikan negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang? Apa dia? Apakah model yang boleh dibawa oleh Perikatan Nasional, kata, nah, tengok negeri kami ni lebih baik daripada negeri kamu. Tapi sebaliknya, tuan-tuan, Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan boleh tunjuk
Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan. Tengok, compare dengan negeri kamu yang kamu perintah. 33 tahun Kelantan, kamu nak compare dengan siapa? Kamu nak lawan siapa, tuan-tuan? 33 tahun Kelantan memerintah, dia compare lebih baik daripada negeri mana? Siapa nak cakap? Kelantan lebih baik daripada Selangor ke? Kelantan lebih baik daripada Pulau Pinang ke? Kelantan lebih baik daripada Negeri Sembilan ke? Saya nak tanya tuan-tuan ni. Kelantan lebih baik daripada mana?